Kerajaan Persekutuan menyalurkan peruntukan khas berjumlah RM2,831,000 kepada Kerajaan Sarawak. Kepala Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata ia bagi membantu mangsa bencana banjir, kebakaran dan tanah runtuh di negeri ini. Peruntukan khas itu disampaikan melalui Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Uga Embas yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS. Datuk Seri Fadilah menyerahkan bantuan tersebut selepas mempengerusikan Mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Bilangan 1 tahun 2025 di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya di Kuching. Beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra itu menambah peruntukan khas yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu akan disalurkan dalam bentuk bantuan tunai sebanyak RM1,000 kepada setiap keluarga yang terkesan akibat bencana. Dari jumlah itu, RM2,783,000 diperuntukkan kepada 2,783 keluarga yang terjejas banjir dengan penyelarasan oleh JPBNS. Selain itu, bantuan turut diberikan kepada mangsa kebakaran di Rumah Paulus Anak Yan Sungai Bawan di Kenawit melibatkan 9 keluarga dengan jumlah RM9,000. Bagi mangsa tanah runtuh pula, sebanyak RM31,000 diperuntukkan kepada 31 keluarga di Miri, manakala 8 keluarga di Bintulu menerima RM8,000. Penyaluran bantuan ini merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan dalam memastikan kebajikan rakyat yang terjejas akibat bencana alam terus terbela. Pada perkembangan lain, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof memaklumkan bahawa akan mengemukakan kertas kabinet bagi membolehkan pelaksanaan projek di Sarawak disesuaikan mengikut keperluan negeri yang mungkin berbeza daripada Semenanjung Malaysia. Beliau berkata perkara itu adalah perlu bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan projek di Sarawak, terutama di kawasan terpencil. Menurutnya, model yang dicadangkan untuk Sarawak juga berpotensi diguna pakai di Sabah, terutamanya bagi kawasan luar bandar. Beliau memberi contoh pelbagai cabaran berkenaan projek pembinaan sekolah di kawasan terpencil telah dibangkitkan oleh Kementerian Pendidikan yang telah mengakibatkan projek tidak dapat dilaksanakan, tergendala atau terpaksa dibatalkan. Oleh itu, Datuk Seri Fadilah menambah hala 7 jelas dari Kabinet diperlukan bagi menangani isu-isu ini secara khusus dan memastikan kelancaran pelaksanaan projek di Sarawak. Di Majlis Berasingan, Datuk Seri Fadilah Yusof memberitahu beliau masih menunggu cadangan balas daripada ahli-ahli Parlimen Pembangkang berkenaan dengan isu pengagihan peruntukan bagi kawasan masing-masing. Menurutnya, sebelum ini pihak pembangkang telah menolak memorandum persefahaman MOU peruntukan pembangkang daripada pihak kerajaan, maka isu tersebut tidak dapat dibawa ke meja perundingan. Setakat ini, hanya permohonan daripada ahli Parlimen MUA, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman telah diluluskan bagi agihan peruntukan. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah juga menerima surat berhubung permohonan untuk mendapatkan peruntukan daripada Ketua WIP Perikatan Nasional Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Jelas Datuk Seri Fadilah, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan telah bersetuju untuk berunding. Namun beliau hanya akan memberi respon selepas mendapat rujukan daripada wakil-wakil komponen kerajaan perpaduan. Bercakap tentang status ahli Parlimen MUA yang kini menghadapi proses mahkamah, Datuk Seri Fadilah berkata agihan peruntukan tersebut akan diteruskan selagi Syed Saddiq memegang jawatannya sebagai seorang ahli Parlimen. Itu bergantunglah. Kalau rayuan dia disabitkan apa, maka jawatan dia sebagai ahli Parlimen akan gugur. Jadi itu bergantung, kita tunggulah. Tapi selagi sama mana dia masih belum ada keputusan mahkamah, dia masih merupakan seorang ahli Parlimen. Datuk Seri Fadilah yang juga ahli Parlimen Petrajaya berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan simbolik penyampaian sumbangan Aidilfitri kepada 320 orang asnaf kawasan Matang, anjuran Lembaga Amanah Kebajikan Muslim Kampung Gitak Matang di Majlis Al-Taqwa Kampung Pinang Jawa, Kuching. Setiap ahli Dewan Undangan Negeri Adun menerima peruntukan sebanyak RM5 juta bagi melaksanakan projek transformasi luar bandar RTP. Namun peruntukan ini tidak diberi dalam bentuk tunai.
Menjelaskan perkara itu, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak merangkap adun berkenu. Datuk Rozi Yunus memberitahu sebaliknya pejabat adun bersama agensi berkaitan seperti Jabatan Kerja Raya JKR, Pejabat Kesihatan, Jabatan Pengaliran dan Saliran DID serta Jabatan Pertanian akan mencadangkan projek-projek yang diperlukan. Tambah beliau, pelbagai agensi bertanggungjawab yang akan melaksanakan projek-projek RTP antaranya Majlis Daerah Subis, MDS dan JKR bergantung kepada jenis projek yang dicadangkan. Datuk Rozi berkata demikian kepada media selepas menghadiri sesi talimat khas projek rakyat berkenu yang dikenalikan oleh MDS di Perkenu semalam. Talimat tersebut membentangkan status terkini beberapa projek pembangunan yang sedang dilaksana di daerah Subis, termasuk perbincangan mengenai projek-projek di bawah program transformasi luar bandar. Polis rampas pelbagai jenis dadah bernilai lebih RM106,000 dalam 3 serbuan berbeza di sekitar daerah Padawan, Kuching Sabtu lepas. Ketua Polis Daerah Padawan Superintendent Irwan Hafiz Muhammad Razzi berkata 4 lelaki tempatan berusia 24 hingga 34 tahun dan seorang wanita warga asing berusia 38 tahun turut ditahan. Selain itu, 4 buah kereta, wang tunai dan barang kemas bernilai RM136,050 juga disita. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Kesemua tangkapan direman sehingga Ahad ini. Statistik menunjukkan panggilan kecemasan melibatkan kebakaran rumah, beluka dan sampah yang direkodkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon 6 Miri pada bulan Januari sehingga Mac ini telah menurun kepada 56 kes berbanding 239 kes pada tempoh yang sama tahun lepas. Justru masyarakat diingatkan untuk mengelak sindrom 3L iaitu lupa, lalai dan leka sempena musim perayaan ini bagi mencegah kebakaran. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, Jamri Masran menegaskan sebaliknya ini dapat dilakukan menerusi amalan 3P iaitu pengawasan, pencegahan dan pelindungan. Beliau menambah sikap sering lupa menutup suis, lupa memeriksa dapur atau gas, lalai ketika merokok dan leka ketika memasak antara punca risiko kebakaran. Sehubungan itu, beliau juga menyaran agar menyediakan sekurang-kurangnya satu alat pemadam api jenis serbuk kering di rumah atau dalam kenderaan untuk membolehkan pemadaman kebakaran pada peringkat awal. Pastikan kereta diperiksa ataupun diselenggara sebelum memulakan perjalanan untuk balik kampung. Dan juga sebelum meninggalkan rumah, pastikan peralatan elektrik diperiksa. Pastikan sambungan ke plug-plug kuasa dimatikan. Dan jangan lupa kunci pintu dan juga tingkap. Jamri bercakap kepada pemberita selepas majlis kempen keselamatan kebakaran sempena musim perayaan Zon 6 Miri dan pengagihan bubur lambuk di depan Pejabat Bomba dan Penyelamat Miri Sentral. Pada majlis itu, sebanyak 300 pek bubur lambuk dan risalah kempen keselamatan kebakaran telah diagihkan kepada para pengguna jalan raya. Saudara, dari Sungai ke Sagara, Palestin pasti merdeka. Sekian berita pagi Sarawak. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.